Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 190 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,136 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Peningkatan mendadak sebanyak 190 kes ini adalah disebabkan Kementerian Kesihatan baru memperolehi keputusan ujian makmal yang tertunggal. 150 daripada jumlah ini adalah merupakan dari hasil 2,280 sampel yang telah dihantar ujian ke Singapura. Ini bermakna hanya 40 kes positif telah dikesan oleh Jabatan Perkhidmatan Makmal di negara ini dalam masa 24 jam yang lalu. Bagi 190 kes ini, terdapat tambahan kes-kes baru kepada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 98 kes bagi kluster Champion 7 dan surrounding vessel, 6 kes bagi kluster Chonghua KB, 5 kes bagi kluster BSPHQ Blok M, 5 kes bagi kluster Eker, kluster PA, 5 kes bagi Al-Falah Freda Radin, 4 kes bagi kluster IBT KB, 4 kes lagi bagi kluster The Mall, 3 kes bagi kluster 477, 2 kes bagi kluster ABCI, 1 kes bagi kluster Dragon Boat dan 1 kes lagi bagi kluster 573. Selain itu, terdapat 1 kluster baru dikesan. 5 kes baru pada hari ini telah dikaitkan dengan kes 583 yang dilaporkan pada 13 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 583. Manakala terdapat 51 kes masih dalam siasatan untuk mengetahui sumber jangkitan. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 5 kes telah disahkan sembuh kemarin membawa kepada jumlah kes yang sembuh kepada sebanyak 343 kes. Ini bermakna terdapat 790 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 3 kes berada dalam keadaan kritikal yang mana 2-nya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation dan 1 kes lagi memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 12 kes masih berada di pemantauan rapi. Daripada 15 kes ini, hanya seorang saja yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang lengkap. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,300 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 184,468 ujian. Berikutan meningkatnya penularan jangkitan COVID-19 serta sebagai langkah pengawalan yang diperketatkan semula di negara Brunei Darussalam, khususnya kawalan perkumpulan ramai, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan bagi bulan Ogos akan diadakan secara pandu lalu. Pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan akan diadakan secara pandu lalu ataupun drive-thru bagi bulan Ogos 2021 pada hari Khamis 26 hari bulan Ogos 2021 dan Sabtu 28 hari bulan Ogos 2021 bermula pada jam 7.30 pagi hingga 2 petang di tempat-tempat berikut kecuali daerah Temburong. Bagi daerah Brunei Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa. Bagi daerah Tutong, pembayaran akan dibuat di Dewan Kompleks Sukan Tutong. Dan bagi daerah Belait,
Pembayaran akan dibuat di kawasan penurunan pejabat ataupun car porch, cawangan Jabatan Perbendaharaan, iaitu di bangunan baru pejabat-pejabat kerajaan. Manakala bagi daerah temburong, pembayaran pencen akan dibuat di kaunter pejabat Jabatan Perbendaharaan secara temu janji. Bagi langkah-langkah pengawalan dan keselamatan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga menjelaskan pembayaran pencen pada hari-hari berikutnya di kaunter-kaunter pembayaran di cawangan-cawangan akan ditiadakan dan dilaksanakan secara janji temu. Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga memohon kerjasama penerima-penerima untuk mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa yang akan membantu dalam menyusun barisan kenderaan serta nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan untuk tidak datang secara berkumpulan, keluar dari kereta dan berkumpul di kawasan pembayaran, menunggu giliran masing-masing dan seterusnya untuk bersurai setelah urusan selesai. Jika ada sebarang pertanyaan ke atas tata cara pembayaran yang dimaksudkan, para penerima bolehlah menghubungi talian-talian yang telah disediakan seperti berikut. Daerah Brunei Muara 2380822 atau 2383469. Daerah Belait 3331597 atau 3335579. Daerah Tutong 4221296 dan daerah Temburong 5221532. Daripada 790 kes aktif, hampir 5% sahaja yang telah menerima vaksinasi sepenuhnya. Semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, juga mengungsikan kebanyakannya kes belum menerima 2 dos suntikan vaksin. Menteri Kesihatan menegaskan mereka yang berkod merah tidak dibenarkan untuk keluar rumah kecuali mereka yang telah dikenal pasti sebagai kontak kedua dan keputusan swab adalah negatif serta berisiko rendah sahaja dibenarkan untuk keluar bertugas tertakluk kepada penilaian pihak kesihatan. Bagi 190 kes baharu, Kementerian Kesihatan akan menghubungi para pesakit berkenaan bagi mengetahui peringkat jangkitan dan hanya peringkat ketiga ke atas sahaja yang akan dimasukkan ke hospital dengan segera. Manakala mereka mengalami mild symptom akan dipindahkan di tempat yang dikhususkan nanti. Kutipan sumbangan COVID-19 Relief Fund kini berjumlah RM1,151,443.89. Orang ramai boleh membuat sumbangan secara sukarela ke COVID-19 Relief Fund bagi membantu pihak kerajaan membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan wabak tersebut di negara ini. Orang ramai dikehendaki memakai sungkup muka pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan di tempat awam dan sesak. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Kita ikuti promo ini.
Impak berterusan pandemik COVID-19 ke atas kesejahteraan dan keselamatan semua penduduk di rantau Asia Pasifik, terutamanya keselamatan makanan dan rantaian bekalan, antara yang dinyatakan semasa mesyuarat Menteri Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-6 mengenai keselamatan makanan. Mesyuarat yang diadakan secara persidangan video itu juga menyokong penekanan mengenai tindak balas segera krisis kesihatan global dan kejutan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Mesyuarat juga menyokong peterjalan keselamatan makanan ke arah 2030 yang memfokuskan kepada digitalisasi dan inovasi, produktiviti, keterangkuman dan kesinambungan dan mengenal pasti tindakan dan sasaran bagi mencapai makanan yang mencukupi, selamat, berkhasiat, boleh diakses dan berpatutan bagi semua, menggalakkan kemasukan perusahaan mikro kecil dan sederhana, wanita, belia dan puak asli dan warga emas dalam sektor tersebut. Mesyuarat turut maklum peterjalan tersebut saling berhubung dan akan menyumbang mencapai visi Putrajaya APEC 2040. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuanan Terutama Damien O'Connor, Menteri Pertanian New Zealand. Menteri-menteri APEC juga mengalu-alukan dan menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam pelaksanaan peterjalan tersebut dan menekankan kepentingan bagi meneruskan perhubungan dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan serantau lain yang berkaitan termasuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan pertubuhan perdagangan sedunia. Pelbagai kemudahan aplikasi media sosial dibangunkan bagi memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat terkini. Salah satunya melalui saluran Telegram gov.bn. Saluran tersebut antara lain memberikan informasi menyeluruh mengenai perkhidmatan bisnes dan kewangan, pendidikan, kekeluargaan dan kebajikan sosial dan kesihatan dan keselamatan. Saluran itu juga boleh memaparkan beberapa informasi berkaitan perkembangan terkini jangkitan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Maklumat yang boleh diakses melalui saluran tersebut termasuk siaran media situasi terkini pandemik COVID-19, arahan-arahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, polisi pengasingan diri dan charge bagi ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Setakat ini hampir 41,000 pelanggan yang mengikuti saluran Telegram gov.bn. Berikutan dengan penularan wabak COVID-19 di negara ini, penggunaan aplikasi Telegram kini menjadi satu keperluan dalam kehidupan harian orang ramai. Dapat tahulah berita terkini mengenai situasi wabak di Brunei. Dengan adanya Telegram gov.bn ini, aku indah ketinggalan lah dengan update situasi terkini. Aku kena bagi notification pukul berapa sidang media yang kena adakan. Macam contoh biasanya dalam pukul 2, pukul 3 tu ada tiada orang info tu memberitahu yang pukul 4 ada sudah sidang media. Bisa kadang dia juga semestinya COVID. Ada juga garis pandu mengenai COVID macam waktu operasi terkini, pusat vaksin. Selain itu ada juga info-info kerajaan yang kena salurkan di channel Telegram ni lah. Yang penting bermanfaat lah. Tak ada masalah. Berikutan dengan penularan jangkitan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan melalui bahagian Perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak Jabatan Perkhidmatan memaklumkan perkhidmatan lawatan ke rumah untuk ibu-ibu selepas bersalin serta anak damit yang baru lahir adalah ditiadakan dan sebaliknya digantikan dengan konsultasi melalui telefon sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Bagi ibu-ibu atau anak-anak damit yang didapati mengalami masalah kesihatan, rujukan kepada pegawai perubatan akan dilakukan untuk tindakan selanjutnya. Manakala klinik selepas bersalin bagi ibu-ibu 6 minggu selepas melahirkan juga akan dijalankan secara konsultasi melalui telefon, melainkan bagi ibu-ibu yang mengalami masalah tekanan darah tinggi atau masalah selepas melahirkan yang memerlukan konsultasi secara fizikal di klinik. Sementara perkhidmatan klinik ibu mengandung dan perkhidmatan klinik kesihatan kanak-kanak di bawah perkhidmatan kesihatan ibu dan anak masih diteruskan seperti sedia kala. Wanita-wanita mengandung dan ibu bapa atau penjaga kanak-kanak dinasihatkan untuk hadir mengikut perjanjian yang telah diberikan.
Urus Setia Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 kemarin menerima sebanyak RM16,175 dan 11 sen dari derma yang disumbangkan oleh Pusat Dakwah Islamiah, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiah, Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam, Pertubuhan Warga Mas dan Majlis Perniagaan Wanita Brunei Darussalam. Pusat Dakwah Islamiah menyerahkan sumbangan sebanyak RM4,310 dan 11 sen yang diperolehi melalui program Brunei Peduli Palestin. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiah berjaya mengumpulkan sumbangan sebanyak RM3,015 hasil daripada kutipan para pegawai, kaki tangan dan para penuntut sekolah berkenaan. Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM5,050 hasil mengadakan aktiviti jualan bunga mawar yang digelar Roses for Palestine. Pertubuhan Warga Mas beroleh mengutip sebanyak RM2,800 hasil sumbangan daripada ahli-ahli persatuan berkenaan. Manakala Majlis Perniagaan Wanita Brunei Darussalam mengumpulkan sumbangan sebanyak RM1,000 hasil jualan makanan kering dan kumpulan derma daripada ahli-ahli majlis berkenaan. Sementara itu, orang ramai boleh menyumbang ke Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 secara dalam talian melalui akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 000101007282. Perkhidmatan SMS dengan menaip bantu tanpa jarak diikuti dengan jumlah 1, 5, 10, 15, 20, 50 atau 100 dan hantar ke talian 38111 bagi pelanggan data stream digital sendirian berhad DST dan progresif sendirian berhad serta hantar ke talian 39999 bagi pelanggan Imagine sendirian berhad sehingga 23 Ogos 2021.